Dekat sini ada sedikit pencerahan berkenaan dengan rang Undang-Undang Mufti Wilayah-Wilayah Persekutuan RUU Mufti 2024. Tajuknya memang agak berat, tapi kita kena jelaskan supaya tak berlaku kekeliruan pada masa yang akan datang. Persoalannya di sini, ada yang tak setuju, memang ada. Kemudian ada yang setuju pun ada. Ada kata tak sepatutnya declare lah atas sebab faktor di negara kita ni ada juga mengamalkan mazhab-mazhab ataupun aliran-aliran yang lain. Sebenarnya pelaksanaan ini satu guideline memelihara akidah umat Islam di Malaysia supaya kita tak keliru. Okey, dalam mesyuarat jemaah menteri telah bersetuju dengan pindaan kepada beberapa fasalah selepas mendengar bantahan dari ahli Dewan Rakyat. Bagi yang kurang jelas tentang RUU ni adalah bertujuan untuk menggubal undang-undang khususnya bagi mengatur kedudukan dan fungsi mufti dalam hal ehwal agama Islam serta memastikan pegangan kita secara majoritinya Islam ahli wal jamaah menjadi tonggak utama dalam memelihara kesucian agama Islam daripada ancaman pemikiran yang menyesatkan. Rujuk kepada pembentangan dan pindaan, RUU Mufti ni dibentangkan pada 2 Julai 2024 dan ditangguhkan untuk bacaan seterusnya. Jadi pindaan kepada fasa 3 dan fasa 16 ni dibuat selepas sesi libat urus menekankan pegangan ahli sunnah wal jemaah. Kemudian latar belakang pengubalan ni, putusan jawatankuasa teknikal pada tahun 2020 ni untuk mengasingkan undang-undang berkaitan mufti dari Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam 1993 bagi memastikan mufti berfungsi sebagai penasihat kepada Yang di-Pertuan Agong dalam hukum syarak. Kemudian kedudukan undang-undang menggubal RUU Mufti ni adalah sah di bawah Perlembagaan Persekutuan, mengakui kuasa parlimen dalam hal ehwal agama Islam di wilayah-wilayah persekutuan. Kemudian tafsiran ahli sunnah wal jemaah, tafsiran terperinci dimasukkan dalam RUU untuk memastikan keseragaman dalam pegangan akidah syariah dan tasawuf. Apa lagi? Pengawalan doktrin agama. Yang ini yang penting. RUU Mufti ni untuk bertujuan bagi mencegah ataupun pelantikan individu fahaman yang menyeleweng ataupun menyimpang dan memastikan keselarasan dengan pegangan majoriti negeri lain. Jadi Mufti ni pun kita nak lantik pun kena tengok juga. Dan untuk peruntukan faktor, ini pun kena jelas. Jangan dia tak ada keluarkan faktor-faktor yang memesongkan yang dikeluarkan oleh jawatankuasa fatwa mestilah selaras dengan pegangan ahli sunnah wal jemaah untuk memastikan integriti dan kesahihan hukum syarak. Jadi kita pun tak keliru lah, terutamanya masyarakat. RUU ni tidak memberi kuasa mutlak kepada mufti tetapi menetapkan tata cara dalam pembuatan fatwa. Fungsi mufti sebagai penasihat Yang di-Pertuan Agong tidak mengambil alih kuasa baginda. Sebab tu kepentingan undang-undang RUU Mufti ni diharapkan dapat menyelaraskan hal ehwal agama Islam di wilayah-wilayah persekutuan dan memberikan kepastian hukum kepada umat Islam. Dan RUU Mufti ni juga menandakan langkah penting dalam memastikan mematuhi dan mengiktiraf terhadap ajaran Islam yang sebenar serta memperkuatkan institusi mufti dalam hal agama. Itulah sedikit penjelasan yang secara ringkas supaya kita mudah faham apabila dibentangkan nanti, insya-Allah.